Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, kepada semua adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Pertama kali saya ingin ucapkan kepada Persatuan Belia Jitu, Felda Pemanis dan juga Impact Malaysia di atas penganjuran program Teach and Guide for the Future, Tech for Future, dan terima kasih kerana menjemput kami daripada Perkeso sebagai panel slot guide untuk program Persatuan Belia Jitu. Terima kasih. Alright. Tanpa membuang masa, sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Firdaus bin Zainal Abidin, merupakan pengurus kes dan merangkap ketua zon Johor di bawah unit perkhidmatan pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial di Pejabat Perkeso Negeri Johor. Okey, untuk petang ni, kalau boleh saya nak ada two ways communication. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, boleh respon lah, sekiranya saya bertanya dan sebagainya. At the end untuk session saya nanti saya akan open questions kepada semua lah. So adik-adik sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, are you ready for resume workshop? Saya nak dengar sikit daripada respon. Ready. Saya excited sangat. Okay, good one. Good response. Okay, so we start. Okay, kita akan pergi ke resume workshop. Okay, so pada masa saya terangkan ni, mungkin saya akan panggil nama yang ada dekat listing chat ni untuk kita interaksi antara satu sama lain. Okay, alright. So untuk resume ni, apa yang saya akan touch adalah yang pertama berkenaan dengan cover letter. Okay, apa itu cover letter? Tunggu. Yang kedua, resume writing, penulisan resume. So apa yang perlu kita ada, poin-poin yang perlu kita ada untuk kita hasilkan penulisan resume yang baik. Okay, dan yang ketiga iaitu resume layout ataupun template resume, dan tuan-tuan dan puan-puan nanti saya akan sentuh dari satu ke satu point. Alright, jom. Okay, cover letter. Okay. Alright. So cover letter is a one-page document that explains to hiring manager why a candidate is ideal candidate for the job. It can goes beyond resume to explain in detail how someone could add value to the company. Okay, actually cover letter ni, mesti adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang apa itu cover letter, tertanya-tanya dan sebagainya, betul tak? So cover letter ni sebenarnya kita buat adalah untuk memberikan penerang kepada panel ataupun kalau kita nak dapatkan kerja, mungkin HR ataupun kalau beasiswa dan sebagainya, panel kita lah. Tapi selalunya akan digunakan untuk kita nak apply kerja lah. Selalunya beasiswa ni tak ada cover letter. Tapi apa itu cover letter? Cover letter ni kita akan terangkan, kita akan tulis melalui kita akan buat satu cover letter untuk menerangkan secara detail berkenaan dengan apa yang kita ada, apa yang dari segi background kita, apa yang kemahiran yang kita ada. So apa yang kita nak ekspreskan kepada majikan melalui cover letter ni. So kita tulislah poin-poinnya dari segi kemahiran yang kita ada, pengalaman kerja yang suit dengan jawatan yang kita nak apply, dan juga kita kena letak key kompetensi ataupun kekuatan kita untuk kita menonjolkan diri, dan pihak majikan akan dapat tahulah kita ni macam mana bila dia baca cover letter ni. Alright, so kita perlu ada cover letter ni untuk kita lampirkan semasa kita berikan resume. Selalunya resume ni kita ada dua cara lah. Yang pertama, kita walk in, pergi ke company tu, and then kita bagi resume dan juga cover letter.
And then yang kedua mungkin by email pun sama, kita perlu attachkan cover letter dan juga resume untuk rujukan majikan lah. Alright. Okay, nampak tak dekat skrin ni adalah contoh cover letter. Okay, actually cover letter ni tak ada format pun, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan sama ada nak buat secara rasmi, surat rasmi ataupun secara tidak rasmi. So, okay, ini yang ada pada email lah. Okay, email tuan-tuan dan puan-puan. Okay, mungkin adik-adik jarang gunakan email. Okay, mungkin yang mahasiswa-mahasiswi, okay, ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang dah bekerja ataupun belum bekerja tahu berkenaan dengan email ni. Okay, so perlu ada dari mana-mana, from, daripada siapa kita. Okay, itu HR lah selalunya kalau kita nak apply kerja. Okay, ataupun kalau adik-adik nak apply beasiswa dan sebagainya kan, so kena tahulah siapa person in charge untuk kita hantar kita punya dokumen dan sebagainya. Itu pun pentinglah kepada adik-adik. Okay, so perkara penting adalah yang saya nak bagi tahu, email adik-adik, alamat email tu pastikan adalah alamat email yang formal lah. Okay, jangan letak nama-nama yang pelik-pelik kan. So better email yang formal. Okay, nama ke ataupun dan sebagainya lah. Okay. Alright, so subject. Okay, subject ni kenapa kita kena letak? Sebab supaya orang yang dapat email kita tu tahu kita nak apply untuk apa. Sebab tu penting ada subject. Alright, so seterusnya yang bawah tu, okay, dear sir, madam, mesti ada greeting. Okay, kalau kita tak tahu sekalipun, at least kita ada, kita boleh letak tuan dan atau puan. Okay, so kita terangkan sedikit berkenaan dengan apa yang kita, tujuan kita untuk hantar email tersebut. Okay, alright, setakat ni clear ke? Clear. Clear. Sangat-sangat clear. Dia sangat-sangat. Okay, so Alright. okay, so untuk yang saya terangkan ni pastikan ingatlah, okay, pastikan ingat, jangan ada tertinggal lah, okay. Jadinya, okay, so ini adalah template bila kita buat cover letter lah. Macam saya cakap tadi pada tuan-tuan dan puan-puan, okay, kita tak ada format sama ada cover letter ni tak ada format yang spesifik lah untuk buat surat rasmi ke tidak rasmi ke. So terpulang pada tuan-tuan puan-puan. Yang paling penting ada perkara-perkara inilah. Okay, yang pertama berkenaan dengan contact section. Okay, contact section ni mesti ada nama siapa, alamat, okay, email dan sebagainya. Okay. Okay, if you are uploading or mailing a letter, it should be at the top of the page. So biasalah surat kan mesti kita punya maklumat tu dekat atas lah. Alright. Okay, and then yang kedua, okay. And then yang kedua, Okay, yang kedua adalah font choice. Okay, font choice ni sangat penting lah. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat cover letter ni, okay, pastikan font tu selalunya kita akan guna Arial, Time News Roman, okay. So size font tu selalunya 10 ataupun 10, 11 atau 12. Ataupun 10 ataupun 12. Terpulang lah. Okay, tapi jangan lebih daripada itulah ataupun kurang daripada itu. Kecil pun tak boleh, besar pun tak boleh. Okay, so selalunya memang kita akan guna 10 ataupun 12 size untuk font tu lah. And then font tu jangan yang berangkai lah dan sebagainya. Okay, okay. And then seterusnya adalah body. It should include why you are interested in and qualified for the job. Okay, so ini pun selalu kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita nak letak, betul tak? Jadi
Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah, okay, apa yang selalunya kita akan letak, kita nak apply jawatan apa untuk kerja. Okay, kita interested tu sebab apa. And then kita ada tak pengalaman kerja yang related dengan position yang kita nak apply tu. And then daripada pengalaman kita tu, apa yang kita dapat, mungkin kita boleh expresskan melalui cover letter ni, skill-skill dari segi communication skill, mungkin dari segi untuk perempuan boleh tengok ni dia mohon untuk sales position kan. So sebelum ni, so kita tahulah kalau sales ni kita banyak komunikasi. So mungkin kita punya komunikasi dari semasa ke semasa kita boleh improvekan. Okay, dari segi bahasa English, and then bahasa Melayu dan sebagainya. Alright, so sangat pentinglah untuk letakkan perkara-perkara yang penting dan interested untuk majikan baca dan faham. Okay, apa kehendak kita dalam cover letter. Alright, yang keempat adalah proofreading. Kalau boleh jangan ada avoid errors lah dari segi ejaan dan sebagainya. Sebelum nak email tu mesti adik-adik kena check. Mesti kena check dulu. Kalau bahasa Melayu pun tak ada masalah. Bahasa Inggeris mungkin kurang faham kan. Kurang pandai berkenaan grammar dan sebagainya, boleh minta orang yang lebih tahulah, so that kita minimiskan errors tu. Okay, so sangat baguslah. Okay, berdasarkan pengalaman saya sebelum ni pun saya ada refer kepada orang yang expert untuk dari segi penulisan dan sebagainya. So kita dapat share lah perkara-perkara, mungkin dia pun boleh tegur apa kesilapan kita dan sebagainya. Okay. Alright. Okay, so are you ready? Can you spot the error? Semua bersedia tak? Yes. Sedia. Alright. Sedia. Ready. Okay. Kita mula yang pertama. Okay, siapa boleh spot apa yang kesilapan dekat paparan ni, dekat email ni? Tak ada from, Introduction. tak ada tu. Thing. Boleh? Tak ada introduction. Cover letter. Rata-rata main sergai. Betul. Siapa daripada Subject. apa aim dia? Tak ada cover letter. Ya, tak ada cover letter. Ya. Tak ada subjek. Subjek ada tu. Andalusia Travel and Tours, Natural Wellness Tak ada Holdings cover yang baik letter. ada. Dia tak tulis apa purpose dia. Tak ada introduction. Ya. Okay, alright. Daripada Okay. siapa? Alright, thank you. So apa yang Ada tuan-tuan dan puan-puan tak tu memang betul. Okay, tak ada. First kali, okay, cuba tengok dia punya subjek tu. Selalunya kita akan letak application to what? So kita nak apply apa? So kadang orang yang terima email dia kata apa ni tiba-tiba ni HR Junior Exec. So mungkin kita akan letak permohonan untuk jawatan HR Junior Executive. Alright. Okay, and then yang kedua adalah tak ada greeting ataupun body, betul tak? Alright. So pun adalah satu kesalahan lah. Okay, yang selalu ramai orang buat. Okay. Okay. So kita pergi yang kedua. Okay, so ni selalunya kita akan kira salah lah kan. Alright. Okay, ini bagaimana pula dengan ini? Okay, siapa boleh spot? Dalam bentuk dokumen, Subjek. sepatutnya PDF. Tak ada. Betul, dalam resume dalam bentuk PDF. Ada subjek, tak ada. Subjek tak ada. Body terlalu singkat. Betul.
Nama email dia. Body dia. Dia punya Body dia alamat tak ringkas. ada. Lepas tu tak formal, tak menarik. Dia terlalu singkat. Okey, betul. Okey. Email bagus. tak formal. Semua pandai sebenarnya kan. Dapat error kan. So, okay, yang pertama, okey, kita tengok daripada atas dia punya from tu, tengok email kita tu. Email dia Shini Baby Gul. So, kelakar kan, nama dia tu tak formal. Okey, tak boleh. Mesti kita ada email yang formal. Alright. Okey, kedua, okey, resume dalam bentuk Word. So salah. Sepatutnya dalam bentuk PDF. Okay. Ketiga, okay, dia ada greeting. Dear Sir Madam. Okay, good. Tapi body dia, cuba tengok. Apa yang tulis. So I have attached my updated resume for your kindly review. Dan okay lah. Tapi I'm under Isma Farid. Maksud dia apa? So kalau boleh sebenarnya kita nak, kalau boleh kita at least kita letak macam tadilah yang saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita bagi tahu apa yang kita nak apply untuk jawatan apa experience yang kita ada, mungkin sedikit je kat sini. And then baru kita akan letak kita amat minta lah feedback daripada pihak majikan berkenaan dengan permohonan kita. Okay. Alright, jom kita pergi yang seterusnya. So yang ini tak boleh salah lah kiranya Alright, so ini apa pula? Apa boleh spot? Nama. Nama file. Tak ada subjek. Nama dia. Tak ada subjek. Betul. Nama dia tak ada subjek. Semua Nama. tak ada. Tak ada body. Serba kurang. Cover letter. Agak kurang. Alright. Kalau kat sini memang tengok. Okay, tuan-tuan dan boleh. The first kali adalah tengok no subject. Maksudnya tak ada subject langsung dekat dia punya email tu. Yang kedua, dia gunakan nama yang kelakar. Benny Baby Doll. Okay. Yang ketiga, cuba tengok resume dia tu. Kalau boleh, resume tu tak ada masalah. Memang betul PDF. Tapi lebih baik letak nama tuan-tuan dan puan-puan. Contoh nama saya Firdaus kan. Resume Firdaus.pdf. Then okay lah, should be okay. Alright. Okay, and then greeting. Tak ada body. And so ni memang problem lah. Maksudnya just attach, hantar je terus pada orang yang kita nak hantar. So salah. Alright. Okay. Okay. Mana pula dengan ini? Siapa boleh? Spot. New. Tak menarik. Resume saya. Dia kena hantar dalam PDF. Tak menarik, Betul. tak menarik. Harus ke PDF dulu lah. Masa resume Bagi saya. gambar sahaja. Punya dokumen. Betul. Tulisan semua Ada resume. dalam PDF. Okay, betul. Alright, so kalau kat sini Tak comel. Ada bol, ada tak ada bol. ada bowl dengan tak ada bowl. Tak ada bol lah. Alright, okay. Okay, so kalau tengok kat sini memang dari segi dia punya subjek pun tak ada. And then PDF dia, resume dia bagi dalam JPEG ataupun gambar kan. So sepatutnya dalam PDF. Okay, lepas tu cuba tengok dia punya greeting pun tak ada. And then dia terus je letak resume saya. So kalau kita dapat pun kita cakap, kenapa dia hantar macam ni? So daripada situ pun kita dah boleh tahu dah macam mana majikan perspektif kepada pekerja tersebut, kepada orang tersebut. Okay. So kalau boleh tuan dan puan-puan jangan buat macam tu supaya majikan ataupun orang yang menerima kita punya cover letter ni sangat impress dengan kita punya kita punya cover letter dan juga resume dan sebagainya. Okay. Okay, so ni tak boleh nak pakai. Alright, jom kita tengok
contoh yang boleh diguna pakai. Okay, alright. So, okay, cuba tengok kat situ. Okay, dia ada tajuk, and then resume dia pun dalam bentuk PDF. Okay, dia ada greeting, dia ada body. Okay, cuba tengok refer body dia. Okay, kita baca sama-sama Okay. Refer to career opportunity. I am very interested to apply for the post executive fund accounting unit. Attach here with my resume for your review. I would like to thank for your consideration and time to read the application. Please don't hesitate to contact me. Looking forward to get a positive feedback from you soon. Alright. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini, ini adalah contoh yang betul dan boleh diguna pakai untuk menghantar resume, cover letter dan sebagainya. Alright. Okay. So ini pun sama. Okay, ini ini yang paling bagus lah. Alright. Okay, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok tu subjek. Dia letak apa? Job application for sales admin executive. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pun sebagai panel, okay, ataupun sebagai maksudnya HR lah. Okay, terima je resume ni, okay, dah boleh tahu dah boleh nampak dah. Oh okay, dia ni nak apply kerja. Betul tak? Alright. So, good feedback daripada semua. So, setakat ini faham tak berkenaan dengan cover letter? Faham. Bagi respon? Faham. Faham. Cik Firdaus. Faham, sangat menarik. Sangat menarik. Alright. Faham. Okay. Right. So, jom kita pergi ke poin yang seterusnya, iaitu penulisan resume ataupun resume writing. Okay. Alright. So, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dekat slide ni. What makes a good resume? So, ada 6 perkara penting. Okay. Yang pertama, personal information. Yang kedua, executive summary. Yang ketiga, key competencies. Yang keempat, education. Okay. Yang kelima adalah work experience. Yang keempat adalah language, skill ataupun activities. Okay. Jom kita pergi yang pertama, iaitu personal information. Okay, rata-rata tahu tak apa yang perlu ada dalam resume? Tahu, tapi tak berapa tahu. Oh, tahu tapi tak berapa tahu. Skills. Okay, skills dan sebagainya kan. Alright, jom kita touch untuk personal information. Okay, okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay, yang paling penting adalah mesti ada nama, alamat tempat tinggal, phone number yang aktif. Okay, jangan letak pula nombor telefon yang memang dah tak guna ataupun jarang guna dan sebagainya. Okay, email address pun sangat penting. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan rata-rata mempunyai email address kan. So pastinya email address tu yang formal lah, jangan macam tadilah baby doll kan kelakar tu. So umur ataupun kalau tak nak letak pun boleh. Okay. Untuk foto, okay, kadang-kadang ramai juga yang tanya kan, gambar ni perlu ke sebenarnya? Okay, sebenarnya kadang-kadang ianya adalah optional lah, maksudnya pilihan sama ada nak letak ataupun tidak. Sebaiknya kalau letak boleh, tapi pastikan gambar tu yang formal lah, maksudnya gambar pasport ke, gambar yang lebih baik. Okay, bukan gambar selfie, kan, gambar selfie. So jangan letak. Okay, gambar Facebook, tahu gambar Facebook macam-macam kan? Macam-macam gaya ada. Okay, cantik, memang handsome semua. Tapi kalau boleh gambar tu gambar yang formal. Okay, alright. Okay, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, okay, boleh tengok dekat bawah tu ada tips. Okay, don't worry about not writing other details. Info such as marital status, gender, races, and can always be written in application form when applying a job. Ataupun adik-adik, okay, masih bersekolah, okay, nak tahu resume ni, contohlah nak apply untuk beasiswa ke, kan. So tak perlu pun letak perkara-perkara ni, ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang ingin apply untuk kerja, tak perlu pun letak ini. Selalunya pihak majikan kalau once kita nak apply, dia akan bagi satu form tu lah yang kita akan letak status
status kita, jantina dan sebagainya. So jangan risau, jangan crowdedkan kita punya personal information ataupun maklumat peribadi. Okay? Alright. So kita terus kepada contoh personal information yang ditulis oleh kawan kita ni. So nama dia Nur Nabila binti Ahmad. Tengok dia punya position ada yang dia letak center tengah-tengah kan. And then dia ada alamat, dia ada alamat email, okay, dia ada nombor telefon pun okey. Alright. So ataupun yang bawah tu tuan-tuan perempuan boleh tengok dia ada letak nama, alamat dah sama, cuma dia add, nampak kat situ dia add umur, betul tak? And then dia ada letak satu kolom dekat bawah tu kotak untuk gambar, betul tak? So tuan-tuan dan perempuan boleh pilih sama ada nak choose yang mana, atas boleh, bawah pun boleh. Right? Okay, sebaiknya kalau bagi saya lah, saya suggestkan buat yang bawah supaya majikan ataupun siapa saja yang menerima kita punya resume, dia boleh tengok first impression dia, first yang dia tengok adalah dia tengok gambar kita. Wah, dia tengok gambar kita yang formal dan dia rasa macam okay, dia nak panggil untuk interview. Macam tu. Okay? Alright. So pastikan letak gambar ya. Okay. Seterusnya saya masuk kepada pendidikan. Okay. Biasalah pendidikan ni kan tuan-tuan dan puan mungkin ada yang sampai peringkat SPM, diploma, ijazah dan sebagainya. Kalau boleh letaklah paling yang pendidikan yang paling tertinggi. Okey, yang perlu ada iaitu nama pengajian, pusat pengajian, sama ada sekolah ke, universiti ke ataupun pusat institut latihan ke dan sebagainya. Okey, apa bidang yang tuan-tuan dan puan-puan belajar ataupun ceburilah. Okey, bila tahun tuan-tuan dan puan-puan belajar tu, tempoh bila. Okey, so tengok ni. Okey, alright. Ada tips dekat bawah tu. Results are optional ataupun keputusan selalunya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau letak bahagian pendidikan, ada tak letak result? Ada. Ada, okey. Semua ada ke? Oh, semua ada. Oh, tak letak? Tidak. Tak kalau result bagus ya. Ada letak. Okey. Ada tak letak. Alright. Ada letak. Ada letak. Okey. Letak yang terlalu. Okay, good response. Alright. So, okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okay, seelok-eloknya lah kalau result tu dia optional tau sebenarnya. Kalau nak letak pun boleh, kalau tak letak pun boleh sebab selalunya bila kita pergi apply job ataupun kita pergi interview untuk beasiswa bagi pelajar-pelajar sekolah dan sebagainya, pelajar-pelajar mahasiswa ke apa ke, okay, kita mesti ada bawa kita akan ada bawa slip universiti, slip peperiksaan lah, so that kita boleh tunjukkan ataupun kita tak perlu letak pun kat resume. Kalau nak letak pun boleh, tak ada masalah, tapi mesti result yang lebih baik lah, okay, supaya memberi impression yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan, macam tu. Okay, so result optional. It's okay to exclude results in resume even you are still a student. Don't worry, okay. Yang penting nanti masa interview bila ditanya kita jawablah secara jujur dan ikhlas, gitu. Okay. Alright, kita teruskan. Okay, ini selalunya cara-cara lah yang ada diletakkan dalam resume. Contoh, okay, Bachelor of Accountancy atau Universiti Malaysia Terengganu. Tahunnya bila? 2020 macam tu. Diploma in Accountancy Universiti Utara Malaysia tahun 2017. Alright. So, okay. So, kat sini adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok cara penulisan di dalam resume lah. Okay. So, kadang-kadang, okay. Apa yang saya nak tekankan adalah
kadang-kadang kita letak memang dalam bahasa Inggeris, betul tak, Bachelor of Accountancy. Jangan pula nanti tuan-tuan dan puan-puan letak University of Utara Malaysia. So jangan buat perkara tu, okay. So nama itu nama khas, so jangan tukar. Okay, pastikan nama dia mengikut yang sedia ada lah. Tak perlu tambah off ke apa ke. Alright. So okay, jelas semua untuk education? Jelas. Baik. Okay. Alright, good response. Okay. So work experience. Saya tahu rata-rata ni mungkin yang mungkin sekarang ni masih ada yang tuan-tuan masih yang menganggur ataupun dah tamat pengajian kan, ataupun dah bekerja tapi dibentikan dan sebagainya. Work experience tu memang banyak, betul. So apa yang perlu letak di dalam resume untuk work experience adalah yang pertama position ataupun jawatan tuan-tuan dan puan-puan bekerja tu. Yang kedua, employer's name ataupun nama majikan. Yang ketiga, job scope. Job scope ni kalau boleh apa yang kita buat, contoh macam administration ataupun HR manager, contohlah position tu kan, jawatan tu HR manager. Okay, job scope-nya contoh buat apa tu dari segi job scope-nya lah, apa yang dia buat, dari segi data entry ke, interview ke, dan sebagainya. So job scope HR manager tu apa? Okay, year, iaitu tahun. Tahun bila, tempoh daripada tempoh bila tuan-tuan dan puan-puan bekerja. So kena letak juga. Okay, so tipsnya, write your most recent work experience on top lah. Maksudnya, okay, work experience kita ni memang banyak, tapi kalau boleh saya suggestkan lah kita ambil paling mungkin 3 tahun ke belakang ataupun 5 tahun ke belakang ke. So janganlah sampai memang ada contoh ada 10 pengalaman kerja dekat 10 company, kita letak 10-10. Kalau boleh, sebab kita resume kita nak kalau boleh the latest pengalaman bekerja tu lah. Okay, so mungkin tak 3 paling terbaik lah pengalaman kerja. Alright. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat sini cara untuk letak maklumat berkenaan dengan work experience atau pengalaman bekerja di dalam resume. Yang pertama mesti ada nama company lah. Okay, nama company, okay, jawatan apa sebelum tu. And then tempoh dia daripada Julai 2004 sehingga Oktober 2009. Okay, and then okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak tak dekat bawah tu ada description of job scope. Nampak. Okay, boleh nampak kan warna kuning tu verb, lepas tu warna biru turquoise tu description, outcome tu warna hijau. Betul, boleh nampak kan. Alright, so kalau dalam bahasa Inggeris dia punya grammar tu kena betul lah. Okay, so tengok dia mesti ikut turutan. Mula-mula mesti verb, and then description, and then last kali baru outcome. Okay, so sama juga dalam bahasa Melayu lah. So apa kalau kita nak buat dalam bahasa Melayu, so mesti apa yang kita punya job scope tu, tugas kita tu mesti ada ketiga-tiga ni lah. Okay, verb, description dan juga outcome. Okay, alright, clear tak? Boleh faham ke? Sangat clear. Sangat clear faham Faham dan sangat jelas. Faham Daus. Daus just nak share sikit. Mungkin kita kena terangkan perbezaan resume dan juga CV. Macam Daus mention tadi resume kan, and then you explain about the detail working experience. Biasanya resume is macam summarize apa yang kita bekerja saja. Tapi bila company minta CV, curriculum vitae, we need to explain kita punya working experience. Resume and betul. CV is the different thing. Alright. So Good, kena bila dapat bila tengok job vacancy tu kena orang kata apa, kena alert lah dia minta resume or minta CV, tapi mostly dia akan minta resume lah. So resume just summarize je lah, no need to put the working experience. Betul tu. Okay. Puan Rina, good one, thank you sharing. Kita nak memang two ways communication lah. Alright, thank you. Alright, so memang betul. Okay, resume dan juga kita juga ada curriculum vitae ataupun CV tau.
tuan-tuan dan puan-puan. So kalau resume ni selalunya memang 1 page to 2 page. Tapi curriculum vitae ni selalunya memang maybe more than 2 page. Sebab macam Puan Farina tadi share pada kita kan. So dari segi work experience tu dia akan lebih details. Dia akan ceritakan lebih banyak dari segi pengalaman, daripada segi skills dan sebagainya. So itu perbezaan resume dan juga CV lah. Okay, cuma resume ni kita dia akan lebih padat, tepat dan juga mudah difahami oleh majikan. Alright, thank you Puan Farina. Okay, kita boleh teruskan ya. Okay, kita masuk kepada language, skills dan activity. Okay, siapa yang kat sini ada ada kemahiran berkomunikasi dalam bahasa yang berlainan, lebih daripada satu bahasa? Macam saya boleh dalam bahasa Mandarin tapi hanya sikit-sikit lah. Nin hao, wo hao. Hao. Okay, so untuk language ni sangat bagus tau, di mana banyak je majikan terutamanya dekat Malaysia kan yang dia memerlukan Mandarin speaker, Spanish speaker dan sebagainya lah. So sangat bagus lah, saya macam suggestkan lah, saya memang mencadangkan kepada adik-adik kan, tuan-tuan dan puan-puan yang masih belajar di universiti kan, ataupun mungkin di sekolah pun ada juga belajar bahasa, betul tak? Macam bahasa Arab, Mandarin dan sebagainya. So sangat bagus tau, dia add value kepada resume tuan-tuan dan puan-puan. Sangat bagus. Sebab kalau contohlah saya bagi contoh, kalau kita ada pengalaman dalam kita mahir dalam bahasa Mandarin, contohlah dia memberi satu add value kepada kita untuk bekerja di syarikat yang memerlukan Mandarin speaker. So gaji dia pun mungkin akan lebih daripada pekerja-pekerja yang lain, macam tu. So sangat bagus, saya mencadangkanlah kepada adik-adik kan yang mungkin masih di universiti dan sebagainya, ambillah elektif bahasa elektif bahasa. So sangat bagus tau sebenarnya. Okay, alright. So language skills either in speaking, writing and reading rated by expert intermediate basis. Okay. So daripada skills pula kita pelbagai skills, sebab lain orang dia ada lain kemahiran dia, betul tak? So jangan risau, kemahiran-kemahiran tu tuan-tuan dan puan-puan boleh letakkan dalam resume tau. So itu adalah di mana kemahiran tu add value ataupun nilai tambah kepada seseorang tu untuk dia untuk dia tonjolkan diri dia semasa interview nanti. Okay. Alright. Okay, tips. Nampak ada tips kat bawah tu. Okay, if the list of activity is lengthy, it's best to write it here as this is the last part of the resume. Okay, so dia maklumkan maksudnya, okay, kalaulah memang kita ni very aktif kan, so dekat sekolah kita aktif, dekat dekat luar, contoh kita aktif dalam persatuan belia ke, persatuan NGO dan sebagainya, dekat universiti kita aktif kan, so kita boleh listkan aktiviti tersebut lah. Yang paling selalunya macam pengalaman saya, dalam resume saya akan letak apa aktiviti yang saya buat dan juga tahun perkara itu dilaksanakan lah. So nanti maksudnya kita boleh tengok daripada tahun ke tahun kita ada add value ataupun nilai tambah kita dari tahun ke tahun, apa yang kita join, apa yang kita dapat, kemahiran dan sebagainya. So sangat penting kepada tuan-tuan dan puan-puan tahu untuk masa interview nanti. So sangat berguna. Macam kemahiran tu kan, even kemahiran Microsoft pun tuan-tuan boleh letak tahu. So apa-apa saja kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan rasa itu adalah kemahiran yang tuan-puan ada, tuan-tuan boleh letak. Jangan risau sebab itu adalah kemahiran kita. Penting jangan tipu ataupun jangan buat-buat. Contoh macam kemahiran tu tak ada pun sebenarnya, macamnya kita tak tahu tapi kita letak. So once nanti interview, bila majikan tanya, betul ke awak boleh tunjukkan saya tak untuk skill ni. Contohlah tak ada skill pun sebenarnya untuk software. Contohlah Photoshop contohlah kan, tak ada skill pun tapi letak je
suka-suka sebab tengok kawan-kawan ada kan skill tu, so dia pun nak letak. Okay, dia letak and then dia pun pergilah dekat satu company, and then company panel tu tanya, awak boleh kalau saya tengok kemahiran awak ada Photoshop, so awak boleh buat Photoshop, boleh tunjukkan saya, then tak boleh tunjukkan. So kat situ majikan akan anggap sebagai awak cuba menipu lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh jangan, kalau boleh lah janganlah letak benda yang kita tak tahu. Okay, tak apa, kita jujur saja supaya lebih baik lah untuk pada masa akan datang. Okay, alright. Okay, so ini cara untuk kita tulis lah dalam resume. Okay. Okay. So semua okay ke untuk yang ini? Boleh saya proceed? Okay. So ada language, ada bahasa apa yang kita tahu, and then kita letak rate lah. Maksudnya okay, excellent ke, intermediate ke ataupun basic. Okay. Alright. So sama juga dengan kemahiran dekat bawah. Okay, so dari segi bidang IT, apa yang kita ada, Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop dan sebagainya. Okay, kalau ada bidang lain, kemahiran lain, then should be okay. Boleh letak juga. Okay. Alright. To all everyone, pay attention. Okay, we are discussing the essential part of the resume. Okay. Okay, sekali, key competency. Okay, competency is capable that comprise the strategic advantages of a business atau or employment. Okay, saya nak tanyalah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kalau kompetensi ni apa yang selalu tuan-tuan dan puan-puan letak dalam resume? Ketepatan Tak apa tu kompetensi? Ketepatan masa. Lagi? Kerja dalam kumpulan macam tu. Oh, okay. So, klise, betul tak? Benda tu dah selalu dah teamwork, environment, Syarul Rizwan. So, lagi apa tu? So, maksudnya, dari segi kompetensi tu, dia kalau boleh kita nak letakkan berlainan daripada orang lain. Contoh macam teamwork, leadership, kan? Time management dah selalu dah. Okay, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat bawah tu. Okay, boleh letak client service, okay, public relation, okay, creative thinking, forward thinking, conceptual thinking, decision making, business analyst, dan sebagainya. So kita cuba cari kompetensi yang berbeza dengan orang lain. Okay, mungkin kita tahu yang sebenarnya macam leadership, team management, semua orang dah selalu dah, betul tak? So cuba cari kelebihan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan lain daripada orang lain. So nak dapatkan majikan impress ataupun panel impress. Oh, budak ni inilah yang aku cari. Dia ada key kompetensi yang saya nak. Okay, macam tu. Alright, summary. Okay, executive summary. Apa itu executive summary? Summary about yourself. Writing executive summary or career pitch helps recruiter to make a quick screening at your resume. Okay, so executive summary ni maksudnya summary lah daripada apa yang kita ada. Maksudnya about ourselves. Okay, so apa yang kita ada untuk kita terjemahkan kepada para panel dan juga para majikan dan sebagainya, tapi di dalam resume. Okay. Okay, common mistake, writing what you want instead of what you can offer to future employers. Okay, common mistake. Selalunya kita akan cakap, okay, saya nak bekerja dekat company ini sebab gaji dia tinggi. Okay, so tolong jangan letaklah ataupun tulis executive summary tu macam tu. Kalau boleh letaklah apa yang you boleh bagi kepada employees tu pada in future. Okay, contohnya macam good supervisor kan. So dulu mungkin supervisor, okay, so kita boleh supervise others employers to be a good kita supervise kawan-kawan kita tempat kerja untuk bekerja dengan lebih baik dan membantu majikan.
untuk meningkatkan dari segi production, ekonomi dan sebagainya. Macam tu. So jangan letak benda-benda yang majikan rasa sangat pelik dan juga dan dia menyebabkan dia takkan ambil awak bekerja. Macam tu. Okay. Alright. So ini example lah. Okay, yang saya boleh share. Okay, recent graduates from University Utara Malaysia with degree in accountancy, experience in managing cash flow of a company and keeping accounting record updated, have keen eyes for details and keeping a well ordered record. Maksudnya dia well managed lah untuk accountant kan, to be a good accountant. So perkara macam inilah yang kita perlu letakkan dalam resume supaya majikan impress dengan kita dan kita meningkatkan keyakinan kepada majikan untuk mengambil kita sebagai pekerja, ataupun kepada adik-adik sekolah tu bila nak apply untuk let's say beasiswa ke kan, so panel boleh impress, oh okay dia ni seorang yang multi talented, good in leadership, okay, ketua pengawas dan sebagainya, aktif dalam persatuan NGO dan sebagainya. So perkara-perkara tu memberi kesan yang memberi satu tamparan hebat kepada para panel dan juga majikan lah. Okay. Right. So saya akan masuk kepada resume layout. Sebenarnya resume layout ni tak ada pun satu template yang spesifik lah kepada tuan-tuan dan puan-puan ni. Cumanya dia terpulang kepada kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So alright, so boleh ke saya teruskan? Boleh. Teruskan. Boleh. Alright, so everything okay sekarang ni? Masih boleh fokus pada saya? Boleh fokus dan sangat teruja. Alright, okay, thank you for response. Alright, so apa yang perlu ada dalam resume tuan-tuan dan puan-puan? Okay, so yang pertama cuba tengok dekat sini sebagai contohnya. Okay, personal information. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat ni, tengok personal information dia dah letak kat atas tu, and then berturutan. Executive summary and key competency tu digabungkan di bawah qualification summary. Okay, and then ada juga education. So education ni ada dekat selepas daripada qualification summary. And then work experience. So work experience ni dia gabungkan sekali dengan skill lah. So dari segi tempat kerja dia, bidang yang dia ada, and then job scope, and then juga skill yang dia ada semasa dia bekerja dan sebagainya. So dia includekan sekali di bawah experience highlights. Okay, and then tambahan yang tak ada dalam resume ni adalah reference. Reference penting lah supaya majikan ataupun panel boleh mendapatkan pengesahan lah daripada rujukan kita. Okay, rujukan kalau boleh rujukan tu contoh kalau supervisor kita di universiti kita boleh letakkan. Okay, kalau contoh kita aktif dalam persatuan NGO dan sebagainya, kita boleh letakkan siapa nasihat kita ke. Okay, kalau di tempat kerja lama mungkin kita boleh letakkan kita punya HR manager dan sebagainya, so that kita ada kekuatan kat situ lah. Yang penting reference tu yang boleh dipercayai, bukan maksudnya kita letak dia yang makan kita dia tak nak support kita, tu tak boleh lah. So better kita letak reference yang memberi yang boleh membantu kita untuk kita mendapatkan peluang pekerjaan yang baru ke, ataupun kita mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik pada masa akan datang. Okay. Okay, another tips. Okay, banyak tips ni. Okay, so yang pertama, okay, make it simple. So ini yang sangat penting. Okay, adakah tuan-tuan dan puan-puan tahu kalau company yang menerima banyak resume, mereka akan screening dan menggunakan mesin untuk screening korang punya resume. Korang tahu tak? Tak tahu. Baru tahu. Tak tahu. Tak tahu kan? Ada yang tahu? Oh, ada yang tahu. Oh, okay. Tak tahu. Oh, tahu. Alright.
Okay, so ni saya nak bagi tahu di mana kalau kebanyakan company, okay, lagi-lagi company-company yang besar-besar lah. So bila mereka memerlukan tenaga kerja yang banyak, okay, so mereka akan terima jawatan tu banyak, so resume yang diterima pun banyak. Okay, so that mereka akan gunakan mesin tau. So bila mereka menggunakan mesin, okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok tu, machine cannot be tables and fancy design. So that kalau yang ada letak bintang-bintang contohlah macam kan language, letak bahasa Inggeris lah, contoh bahasa Inggeris, letak bintang 5 bintang, maksudnya excellent lah, contoh out of 5 kan. So machine kalau boleh avoid kita letak macam tu, the fancy one. So better letak the ayat lah kat situ. Okay, so sangat penting, saya rasa rata-rata tak tahu. So hari ni korang dapat tips tu. Yang kedua, okay, bold. Make your name titles bold and big. It makes the details stand out. So kita kalau boleh kita boldkan apa perkara-perkara yang penting dalam resume kita. So that majikan boleh tahu, oh okay, dia highlightkan yang perkara ni. So dia akan concern more to that particular statement lah kat situ. Okay, so sentence. So sangat penting juga perkara tu. Kadang kita tak tahu pun, kita bold suka hati kan, kat mana kita nak bold kita bold, tapi tak. Kalau boleh perkara-perkara yang penting kita bold lah, supaya orang yang tengok kita punya resume, panel ke HR ke siapa-siapa ke, dia boleh tahu. So lebih baik. Okay, okay, yang ketiga, font use. Kat situ pun boleh tengok kan, font use yang gunakan tak selaras. So selalunya, okay, untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kita akan guna, selalunya kita nak buat resume ni, kita akan guna Arial, Calibri, Time News Roman, so that font dia ni adalah normal, yang selaras, yang selalu kita akan pakai. Okay, lepas tu size dia 10 hingga 12 size font tu. Okay, so ini pun sangat dititik beratkan supaya tak rasa kelakar awak punya resume tu, sebab ada huruf besar, ada huruf kecil dan sebagainya, ada yang guna font berangkai dan sebagainya. So better guna yang font yang normal. Okay. Right. Yang keempat, fast. Send your resume within the first 24 hours the job posted online. So ini pun satu perkara lah, mungkin kadang-kadang kita pun terlepas pandang, betul tak? So majikan post mungkin dah seminggu baru kita nampak, tapi it's okay, don't worry. Yang penting your resume is updated, dikemas kini. Resume tuan-tuan dan puan perlu dikemas kini. Mungkin kita tak tahu, mungkin dalam sehari dua ni kita ada dapat achievement apa-apa, dan kita masukkan dalam resume. So it's add value ataupun nilai tambah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sebenarnya nilai tambah ni sangat penting tau. Sebab apa? Okay, itulah yang akan membezakan tuan-tuan dan puan-puan dengan kandidat lain. Okay, kalau kandidat A dan B ada pandai, kedua-duanya pandai, maksudnya dari segi akademik tu memang superb lah, tapi yang membezakan adalah mungkin kemahiran, mungkin juga pengalaman kerja, mungkin juga kompetensi, key kompetensi tadi, betul tak? So alright, so itu tips daripada saya. Okay, kita masuk kepada error in writing resume, ataupun selalu kesilapan penulisan resume yang selalu kita buat. Okay, yang pertama, objective statement. Kadang-kadang objective statement ni tak ada kena-mengena pun dengan job application ataupun apa yang kita nak apply. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Betul. Betul. So, betul. Okay, boleh tahu tak, tuan-tuan dan puan-puan gunakan satu resume apply banyak kerja ke, ataupun satu jawatan tu resume yang lain-lain? Tukar-tukar. Satu apply semua kerja. Okay, maksudnya kalau nak pilih satu nak mohon untuk satu jawatan, guna resume yang berlainan lah kan. So betul. So jangan guna satu resume untuk apply semua jawatan, sebab objektif macam itulah, objektif kita untuk apply satu jawatan tu adalah berbeza.
Okay, sebagai contoh kita nak apply untuk technician. Okay, technician. Okay, kita nak apply untuk technician, objektifnya berbeza. Yang kita nak apply untuk next time tu adalah contoh clerk, kerani kan. Pun kita pakai resume yang sama. So, sudah tentulah majikan tak akan ambil sebab objektifnya adalah berbeza. So tak ada experience dan sebagainya. Jauh beza, mismatch. Objektif tu mismatch dengan job description. Alright. Okay. Yang kedua, false information. Avoiding providing false info, hiring manager can verify such details within a few clicks and phone calls. Okay, so false information maksudnya macam saya cakap lah tadi, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah tipu. Contohlah macam tak tahu sesuatu tu tapi letak juga dalam resume. So bila once majikan dapat dapat pengesahan daripada reference ke, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga masa interview tu dia test ke sebagainya, tak tahu, so itu adalah false information lah. So kalau boleh jangan letak perkara yang tak tahu. Okay, alright. Saya teruskan dengan typos error. Typos error ni saya rasa kalau bahasa Inggeris selalunya poor punctuation and grammar, tu biasa. Okay, tu memang, kalau sebab tu saya cakap daripada pengalaman saya, better kita minta orang yang lebih tahu berkenaan dengan penulisan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya untuk kita minta dia check. Kita buatlah, maksudnya jangan suruh dia buat semua. Kita buat dulu, kita draft and then kita minta dia check kan. So it's a better untuk kita dapatkan feedback daripada kawan kita tu. Okay. Okay. Yang seterusnya, yang terakhir, resume page. Okay, avoid writing resume for about 3 to 4 pages. A professional resume can be done in 1 page or maximum 2 pages. Enough. Okay. So I think semua tahu macam saya cakap tadi pada awalnya, betul. Resume kalau boleh 1 hingga 2 muka surat. Tapi kalau dah terlebih daripada itu dikategorikan sebagai curriculum vitae ataupun CV tau. So saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sudah faham berkenaan dengan penulisan resume. Okay. So okay. Alright. Saya rasa itu saja daripada saya. Okay. So everyone masih dengan saya ke? Masih semua masih ada. Jelas. Okay. Jelas. So, jelas tak? Clear tak dengan dengan sharing yang saya berikan? Ya, masih. Jelas. Cik Firdaus. Okay, good one. Sangat jelas. Thank you so much. Okay, alright. So, ada apa-apa soalan tak daripada 3 main point ni? So, cover letter, yang kedua resume writing, yang ketiga resume layout. Ada tak soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin daripada adik-adik yang di sekolah juga, boleh ingin tanya. Okay, ada soalan dekat chat Okay, ya. Resume perlu colourful atau in monochrome? Okay, ada Zahidah Zaulir. Okay, alright. Okay, selalunya, okay, apa daripada pengalaman saya lah, actually kita kalau boleh kita avoid daripada colourful. Okay, sebab tu selalunya kalau colourful ni dia more to fancy punya resume. Okay, so macam saya maklumkan tadi, tipsnya kalau boleh kita jangan terlalu fancy resume tu, sebab kalau boleh kita nak majikan tu baca, faham dan jelas apa tujuan kita untuk apply the job ataupun apply sesuatu perkara tu. Okay, so kalau boleh dia bukan monochrome lah, maksudnya boleh colour tapi mungkin colour tu mungkin 2 colours je, macam tu. Okay. Assalamualaikum Cik, saya nak tanya. Alright, okay, siapa di sana? Nama saya Hasmira. Merupakan pelajar sarjana muda kaunseling dengan kepujian dari Universiti Malaysia Terengganu. Okay, UNT my junior ni. Saya juga. Okay. Macam kita kan, bila kita nak buat resume untuk bekerja nanti bila habis belajar,
kebanyakan company dia nak yang ada pengalaman kerja. So macam kita yang fresh graduate, macam mana kita nak expose kita punya resume tu untuk majikan tengok. Macam tu. Okay, good Terima kasih. question. Alright, terima kasih Cik Hasmira. Alright, so good question. Okay, rata-rata majikan betul. Saya tak nafikan bahawa majikan kebanyakan mereka memerlukan pekerja yang mempunyai pengalaman. At least 3 tahun, at least 2 tahun. Tapi, apa yang saya boleh katakan, okay, berdasarkan pengalaman saya sebelum ni, okay, dengan kemahiran, okay, dengan penglibatan kita pelbagai aktiviti sama ada di peringkat universiti, di peringkat sekolah ataupun di peringkat luar, NGO dan sebagainya, itu akan menambah akan add value ataupun tambah nilai kepada awak. Kemudian awak boleh expose ataupun awak boleh share experience tu, okay, kepada pihak majikan. Okay, apa yang awak ada, apa kekuatan yang awak ada dan awak relatekan dengan pengalaman awak sebelum tu. I think is mungkin memang tak ada pengalaman kerja ataupun kurang pengalaman kerja, tapi dia boleh nampak potensi yang ada pada diri awak untuk di-expose ataupun dibawa masuk ke dalam company tu. So cadangan saya, mesti awak kena dari segi pengalaman kerja tu awak memang kena faham dari segi apa yang awak dah involve, apa yang awak buat dan apa yang awak perlu tekankan semasa interview nanti. Alright. Jelas? Jelas Cik, terima kasih. Sama. Alright. So ada soalan? Share sikit boleh? Boleh. Okay, Puan Farina nak share. Boleh. Macam tadi Hasmira cakap dia tak ada working experience kan, tapi maybe you can put your orang kata share sikit about your project final year, or kalau ada buat thesis ke, mungkin you can put some information lah, you buat final project bla bla bla, or you dah pernah buat thesis bla bla bla, mungkin tu boleh adds on dekat your punya resume lah. Yes, betul juga tu Puan Farina. And one thing, saya baru teringat, latihan industri. Latihan industri juga adalah satu perkara yang mungkin fresh graduate tak tahu sebenarnya ianya adalah bernilai ataupun tambah nilai kepada seorang tu, lagi-lagi di fresh graduate kan. So itu perkara itu ataupun latihan industri pun boleh di-sharekan ataupun experience yang awak dah lalui, latihan industri tu apa yang awak buat dan sebagainya pun boleh expose kepada majikan. Okay, so thank you juga kepada Puan Farina share kepada kita semua. Okay, Puan Cik Hasmira okey ke saya menjawab soalan? Menjawab. Terima kasih. Okay, alright. Okay, so ada soalan lagi daripada Aida nak tanya, kalau guna resume yang sama untuk department yang sama boleh? Kalau guna resume yang sama untuk department yang sama, ya, tak ada masalah as long as mungkin soalan awak ni resume yang sama, job scope yang sama ataupun jawatan yang sama kan. So tak ada masalah. Itu tak ada masalah gunakan resume yang sama. Mungkin company A ni you nak mohon untuk jawatan technician, B tu bila awak contoh awak nak tukar company lain ke company B, you pun nak mohon untuk technician. Tak ada masalah, boleh gunakan, tapi update lah kemas kini resume tersebut. Okay? Right. Faham. Okay, Adriana Diania, macam mana kalau first time apply untuk kerja? Macam mana kalau first time apply untuk kerja? Okay, Cik Adriana, tak ada masalah. Mungkin boleh boleh ikut flow yang saya bagi tadi. Buat cover letter, buat resume, and then you go to searching job lah. Maksudnya mana-mana majikan yang bersesuaian, and then hantar resume tu melalui email ataupun kalau boleh walk in dan sebagainya, walk in, bawa resume dan juga cover letter dan sebagainya. Okay. Alright. Oh, banyak ni. Sekarang ni kita dah pukul 3.20. Mungkin slot Cik Akmal pun memerlukan masa juga tu. Cik Akmal sedang menunggu. Alright. So, okay.
So, right. Okay. Untuk yang soalan-soalan ni, kita akan take note lah sebabnya kita kesudukan masa. Okay, kita ada satu lagi panel. Okay. Bolehkah saya teruskan? Boleh. Boleh. Okay, boleh Okay. Boleh. Alright, sebelum saya tamatkan saya punya taklimat ni, saya ada tiga soalan. Okay. Soalan quiz lah. Okay. So ada hadiah tau menanti tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So siapa cepat boleh jawab lah. Okay. Nanti saya akan catatkan nama tu. Okay, soalan yang pertama. Ready ke? Dah ready. Soalan memang tahap PhD punya tau. Alright. Okay, soalan pertama. Katakan 2 akta daripada 3 akta di bawah Picasso. Tak tahu. Sampai akta keselamatan, akta keselamatan pekerjaan sendiri. Siapa tu? Nur Hafiza ke? Hello. Akta keselamatan sosial pekerja. Akta keselamatan sosial pekerja 1969 akta 4. Akta keselamatan sosial pekerjaan sendiri akta 789. Akta sosial pekerjaan. Cik Mia. Cik Firdaus. Oh, sorry. Okay. Boleh dengar ke? Boleh. Okay. Okay, yang pertama tu pemenangnya Nur Hafiza binti Barvizhan. Okay. So tahniah nanti boleh hadiah nanti pihak penganjur akan berikan. Okay, soalan yang kedua. Apakah common error dalam penyediaan cover letter? Berikan saya 2 common error tersebut. Silakan. Tak ada cover letter and then tak ada Okay. Okay, bagi saya nama. Nurul Atika binti Rosli. Okay, teruskan. Nurul Atika binti Rosli. Jawapannya? Email tak formal. Tak ada subjek ataupun intro dekat email. Okay, tiada subjek. Alright. So, Nurul Atika binti Rosli Right, tahniah untuk pemenang kedua. Okay, soalan yang seterusnya, yang terakhir. Okay, apa error in writing resume? Apakah error in writing resume? Bagikan saya 3. Saya. Okay, Syahidah. Terlalu panjang. Information and typo error. Objective statement. Okay. Information. Resume pages. Okay, Syahidatul tadi boleh bagi tahu nama penuh tak? Syahidatul Najwa binti Ahmad. Binti Ahmad. Okay. Okay, so tadi apa jawapannya? Resume pages type. Alright, okay, betul. So, tahniah kepada 3 orang pemenang ini. Nanti pihak penganjur akan contact tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Okay, apa yang paling penting adalah ilmu yang saya sampaikan hari ini. Saya berharap memberi manfaat dan memberi perkongsian yang bermakna kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menghasilkan penulisan resume yang baik dan pastinya memberi satu
kegunaan pada masa akan datang, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh saya sharekan, tuan-tuan boleh tengok dekat paparan ni. Okey, boleh layari EIS Perkeso di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Pelbagai program, lebih lagi kepada mahasiswa yang dah final year students kan, yang nak cari kerja lepas, ataupun yang tuan-tuan yang masih menganggur ataupun yang masih tak ada kerja, okey, boleh layari EIS Perkeso, okey, untuk mendapatkan maklumat-maklumat program, aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan di peringkat Perkeso di seluruh Malaysia, EIS Perkeso. Dan juga boleh layari kita punya EIS Center, okey, seperti yang tertera di slide. So tuan-tuan dan puan-puan boleh search di Google, okey. So pelbagai maklumat boleh dapat di sana. So itu je saja daripada saya rasa. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap terkasar bahasa ataupun terlebih gurau kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga ilmu yang saya berikan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik saya yang sedang menonton pada petang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Firdaus. Terima kasih banyak Cik Firdaus perkongsian Firdaus dan ilmu. Semoga dimurahkan rezeki Cik Firdaus. Okey, saya pulangkan kepada pengurusi majlis. Okey. Baiklah, terima kasih kepada Encik Firdaus kerana berkongsi tentang resume kepada kita semua. Saya harap kita dapat sedikit info atau maklumat pada si penulisan resume ini untuk kita improve ataupun meningkatkan cara penulisan resume yang baik. Okey, baiklah tuan-puan sekalian, sesi ini akan berehat selama 3 minit dan akan berlangsung semula untuk panel yang kedua sebentar saja lagi. Sebelum itu kita ada sedikit sesi temu bual bersama Encik Mizam. Mungkin Encik Mizam ingin berkongsi sedikit tentang info-info tentang cara penulisan resume baik ataupun persediaan temu duga. Okey.